Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kitab Jawi ni kita di muka surat 8, mengetahui dalil. Situ rasanya kata Musannif, wajib atas setiap mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang ini. Pertama, dalil wajib bagi Allah Ta'ala dan Rasul. Dua, dalil mustahil atas keduanya. Yang ketiga, dalil harus bagi keduanya. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita ke Allah Ta'ala dan atas nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri. Mensyukuri nikmat hidup yang Allah Ta'ala beri ke kita adalah sebahagian daripada ajaran Nabi SAW. Kita diajar mensyukuri nikmat hidup dengan membaca doa bangun pada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita puji Allah Ta'ala atas nikmat hidup yang diberi setelah Dia matikan kita sementara dengan ditidurkan kita. Dan di akhir doa tu dia ajar ke kita dengan mengiktiraf bahawasanya ilaihin nusyur, pada Allah Ta'ala sajalah kita semua akan dikembalikan. Syukur juga kita di atas nikmat Islam yang kita perolehi. Apatah lagi syukur kita yang Allah Ta'ala jadikan kita boleh ke masjid, ke surau, boleh pula berada dalam majlis ilmu, dipahamkan pula kita apa yang dia ajar. Dengan itu dapat kita membenar dan mengiyakan semua ajaran Nabi SAW. Lebih-lebih lagi jika sampai tahap kita boleh ikut perintah dia dan tinggalkan semua larangan dia. Syukur banyak-banyak nikmat-nikmat besar Tuhan Ta'ala beri. Juga syukur kita kesihatan, lapangan masa. Juga dua nikmat besar yang banyak manusia sia-siakan nikmat sihat dalam lapangan masa itu. Juga syukur diberikan keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, dan syukur juga di atas kesempatan diberi untuk kita boleh berkumpul malam ni meneruskan bacaan kitab daripada kitab Fatih Faridah, insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah taala mengetahui dalil. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni adalah nak bicara tentang hukum tahu dalil. Tahu dalil. Jadi yang lepas kalau ikut, antara yang terdekat perbincangan kita adalah tentang apa perkara yang kita wajib belajar dalam bab akidah ni. Antara lain telah disebut dulu, wajib kita belajar tu adalah perkara yang berkaitan bab ketuhanan dalam bab Rasul. Yang antaranya ialah sifat wajib bagi Allah Ta'ala, apa yang mustahil ke dia, dan sifat Rasul, apa yang wajib, apa mustahil. Begitu juga harus pada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu ialah antara perkara besar dalam bab akidah yang kita kena belajar. Dan untuk belajar itu antara lain juga kita dah bicara dulu, perantaraan yang dipakai untuk boleh mempelajari bab ketuhanan dan bab Rasul itu adalah akal. Yang tu yang kita ada belajar itu disebut pembagian hukum akal. Ada hukum wajib, mustahil, harus. Ada kita sentuh sikit itu hukum adat, dan ada hukum syarak. Jadi apa yang kita nak sambung ni kalau ikut adalah tajuk dia beri itu tentang mengetahui dalil. Baik, fakta pertama disebut wajib atas setiap mukallaf mengetahui dalil tiap-tiap perkara yang akan datang ni. Jadi semua yang disebut ni kat kita sebagai mukallaf wajib tahu dalil. Baik, faktanya tu cuma ambil faham sikit apa dia dalil. Dalil ni kalau asal bahasa dengan makna sesuatu yang menunjuk. Bahasa dengan gunakan imbuhan, dalil maksudnya penunjuk. Macam kita bangun pagi tengok pokok tumbang. Ada yang macam kena perah kain, bukan sebatang, keliling kawasan kampung kita.
Rumah kita pun tengok bumbung tak ada. Apa faham itu? Faham tak? Pokok kena perah kain. Macam mana pokok boleh jadi kena perah kain? Kain perah tahu tak? Kena putang itu. Apa maksudnya? Tu tak pandai dalil tu. Saja sebut itu kan. Tak faham lah tu. Maksudnya kita nampak pokok macam kena perah kain. Tumbang lah tu. Sepah habis semua. Tu rumah kita bumbung betul tak? Kita tak tahu apa kejadian mana tadi, tapi itulah yang kita nampak. Itu mendalilkan apa? Putih beliau. Itulah nama dia dalil. Putih beliau tak nampak pun, tak sedar pun. Tapi tengok pokok tumbang macam kena perah kain. Bumbung kita, rumah kita tak ada. Dan tengok sekeliling kita cerah, bersepah. Apa faham tu? Putih beliau. Tak nampak putih beliau. Itulah dalil. Macam mana saya nak guna bahasa kapur ni? Jangan dia buat bodoh. Dah tengok macam tu, mana boleh jadi gitu, melainkan kena putih beliau. Okey, siap. Saya nak ajar apa tu? Itulah dalil. Dalil ni apa? Dalil ni kalau tak ada asal bahasa Arab, dia lah fahmu amrin mi amrin. Ay fahmu amrin ghaibin mi amrin maujudin. Memahamkan satu perkara dari satu perkara yang lain. Faham perkara apa daripada perkara apa? Memahamkan perkara ghaib daripada perkara yang nampak. Kita faham putih beliung yang tak nampak. Saya bagi contoh ni tak nampak alih kan. Tapi yang kita nampak pokok tombang tergeliat macam perah kain, kita boleh faham putih beliung. Pasal apa? Pasal dalil. Jadi benda yang nampak dengan mata, ada benda ghaib yang kita boleh faham walaupun tak nampak. Okey. Itulah namanya dalil. Jadi kita nak bincang bab ni dalil. Macam mana pun dia nak kata kat kita wajib kita tahu dalil. Jadi maksudnya kita kena faham, kena ada kebijaksanaan menilai macam saya sebut contoh tadi. Dengan apa fakta disebut ada 3 angka tadi bagi tu yang kita tak baca lagi, yang akan datang kita kena tahu dalil bab ni. Maksudnya walaupun kalau macam putih beliung ni kita tak pernah tengok putih beliung, tapi kita yakin adanya putih beliung dan memang kena putih beliung dengan hanya berdasarkan pokok dan bumbung rumah yang tak ada. Keadaan pokok yang macam tu kita dapat pastikan ini adalah putih beliung. Buat misal mudah itu. Begitulah juga dalam bab ni. Jadi mengetahui dalil maksudnya kita mesti ada kebijaksanaan dan kefahaman macam mana boleh berfikir. Yang kita nampak, tapi apa yang tak nampak tu kita boleh dapat keputusan dengan seyakinnya. Yang tu yang dia sebut tajuk tu. Jadi fakta pertama dia sebut wajib atas kita mukallaf mengetahui dalil. Dalil apa yang kena tahu? Tengok. Pertama, dalil wajib bagi Allah dan Rasul. Maksud dalil wajib ni dalil sifat wajib bagi Allah dan Rasul. Maksudnya Allah sifat wajib ada dia, kat dia apa? Kita buatlah contoh mudah, wujud je. Allah Ta'ala ada. Wajib yakin dia ada. Fakta macam tu, macam mana pun dah dia kata ketahui dalil, kita langsungkan terus kepada tahulah, tunjuk, kita cari satu jalan berfikir yang saya kata cerdikkan diri kita, macam mana yang benda kita boleh nampak, kita boleh mendalilkan Allah walaupun Allah kita tak nampak. Itulah dalil. Pasal dalil sekali lagi saya sebut, apa tak ada dalil tadi? Mau boleh sebut balik? Sebut balik tak? Apa dia? Itulah namanya tak belajar. Sedap pun tu. Pasal apa? Dah bagi penjelasan tapi awak tak peduli, macam tahu je, tapi tak tahu. Bila tanya balik dah tak boleh jawab. Orang dah cerita dah, tapi awak tak peduli. Kalau budak-budak sekolah sah dapat nombor, kalau ada 40 orang nombor 41. Boleh bahasa itu. Pasal apa? Kabur lah. Orang dah cerita dah, tapi tak ambil fakta. Bukan nak marah, tapi saja nak menunjukkan apa benda tu sepatutnya kena ambil berat di situ. Tapi kita rasa macam dah pandai. Tapi bila tanya tak reti nak jawab. Tanya balik.
Tak ada, memang nak bantu kan. Bukan nak marah. Dalil. Apa dia dalil ni? Tak dapat rupanya. Bahasa Arab dia punya macam ni. Ukut saya sebut Arab pun. Saya terjemah ni tau. Bahasa Arab dia punya ni. Fahamu amrin min amrin. Saya kata tadi, fahamu amrin ghaibin mi amrin maujudin. Dalil ni maksudnya memahamkan satu perkara dari satu perkara yang lain. Perkara lain apa? Memahamkan perkara ghaib daripada perkara yang ada, yang boleh nampak. Tu dalil. Sekali lagi ikut tak faham kata dalil tu. Itu takrif tau. Okey. Kita naik kereta, selisih dengan satu kereta di depan. Dia bagi lampu. Kita nampak apa? Nampak lampu kereta. Siang ni. Siang. Apa kita nampak depan? Mana tahu? Nampak lampu kereta berkelip. Mana tahu? Mana tahu? Mana tahu? Apa nak jawab? Dengar saya sebut. Itulah dalil. Itulah dalil. Memahamkan polis dengan nampak lampu kereta berkelip. Macam mana pun, dengar saya sebut. Memang polis lah. Boleh jadi JPJ. Boleh jadi polis. Boleh jadi ada banjir. Boleh jadi ada aksiden. Boleh jadi lembu tengah jalan. Kepastian polis tu belum tentu. Tapi lampu macam tu mengisyaratkan apa? Berjaga-jaga dan waspada. Kalau akhir tahun musim JPJ mengamuk, memang JPJ. Kalau musim polis, polis. Musim hujan, kalau angkat lampu, biasanya banjir. Kalau musim balik kampung, angkat lampu, mungkin kemalangan. Saya kata apa? Kena ada kecerdikan, memahamkan benda ghaib itu daripada lampu yang berkelip. Siap. Kalau pergi Kelantan, bagi kelip lampu. Agak-agak apa tengah jalan tu? Gajah. Ni saya kata dalil. Macam mana gajah tak nampak gajah pun nampak lampu? Jawab. 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 Dengar saya sebut. Itulah dalil. Itulah dalil. Okey, faham? Kasar ni. Tak. Nak ajar sebenarnya. Tapi kadang-kadang nak ajar ni, dia kena tak kasar sikit. Pandai. Macam belajar silat. Kalau tumbuk. Pandai tak agak-agak belajar silat itu? Macam mana nak belajar? Main sini. Tumbuk. Tak rasa. Main ni. Tengok saya bagi kali. Macam. Aduh. Macam tu baru tumbuk. Tumbuk macam tu. Baru dia reti. Kadang-kadang main kasar sikit. Bukan saja nak tunjuk kata teknik mengajar. Tu je. Macam mana pun, memang kita kena faham Quran Ta'ala macam ni. Saja saya nak ambil pendekatan menyebut macam tu. Pasal nak kita dalil ni, perkataan dalil kita dengar selalu. Dah. Belajar pun banyak. Dah. Tapi kadang-kadang kita tak perhati rupanya dalil ni. Begitu maknanya. Macam mana pun. Sekali lagi tak tanya. Dalil apa dia? Memahamkan sesuatu perkara yang ghaib daripada apa yang nampak. Itulah dalil. Kata sikit lagi masih dalam dalil. Kita pergi berkari. Tengok ada manusia macam-macam rupa. Ada pakai serban. Ada pakai comsam. Ada pakai sari. Itu pakaian tak? Yang kita nampak pakaian tak? Soal. Yang sari itu apa agama dia? Sari ni bangsa kan, kebudayaan. Tapi ghalib Malaysia, sari, saya tanya agama. Agama apa? Mana ada agama India? Itu. Comsam Cina. Ghalib Malaysia, Buddha. Yang pakai serban tadi tu Islam. Macam mana boleh faham Islam? Nampak serban.
Jawab. Itulah dalil. Macam mana pula serban boleh faham Islam? Kena tengoklah apa maksud daripada dalil tu. Katalah kita masuk negeri Selangor. Tengok-tengok tiang bendera semua setengah. Bendera duduk setengah tiang. Kenapa? Jangan buat bodoh. Macam mana buat ada orang bodoh? Pasal apa? Pasal tak faham dalil. Yang nampak bendera setengah tiang. Soal sikit. Apa makna? Ada orang besar mati. Mana tahu? Itulah dalil memahamkan benda ghaib daripada apa benda yang nampak. Yang nampak bendera sekerat tiang, tapi faham ada orang mati. Pasal apa? Dalil. Dalil. Cuma istilah dalil ni, dia ada istilah dalil adat. Maksudnya ada dilalah adiah. Maksudnya kita memahamkan yang ghaib, yang tak nampak tu, ada yang berdasarkan fakta adat, ada yang berdasarkan fakta syarak, ada yang berdasarkan fakta akal. Kita nak belajar tauhid ni bukan dalil adat, bukan dalil syarak, tapi dalil akal. Okey, tengok. Saya nak bezakan tiga-tiga tu. Pandai tak? Jam pukul 1:05. Orang azan. Yang dengar azan tau, apa faham? Masuk waktu. Soal, syarak ke, adat ke, akal? Syarak, bukan akal. Pukul 9 pagi. Ya. Tarikh 20 Zulkaidah. Dengar azan. Apa faham? Cekak nak faham benda ghaib tu. Apa faham? 20 Zulkaidah 9 pagi. Dengar azan. Azan lah, bukan tak kebir raya. Apa tu? Cekak. Yang inilah keupayaan dalil, Mak. Okay, saya tak pergi ke tauhid. Pasal tauhid tu saya nak ajar bagi faham dalil tu. Saya selalu kadang-kadang saya pun ngaji tu tuan, ada bab-bab, bila ngaji hari ni baru kita nampak cerah. Ni kita ambil pencerahan yang tu. Pasal ada bab lain yang biasa duk sebut, biasa dengar dah. Kita ambil bab ni. Bab ni memang jarang orang hurai pun. Saya pun, seingat saya kat sini saya tak suruh hurai lagi. Dalil sampai macam tu. Okey, tengok. Jawab tengok. Apa tu? Ada orang tak jawab lagi. Tak jawab, saya tak ganyak. Tak pasal tak boleh naik level. 20 Zulkaidah, orang azan pukul 9 pagi. Berkhatan. Akal. Tak, jangan jawab dalil tu. Saya tanya apa benda tu? Azan apa tu? Azan pula bukan dengan kat masjid, dengan kat rumah. Orang nak pergi Mekah. Yang tu maksudnya maklumat tak faham. Pasal apa maklumat tak faham? Tak ada hukum syarak yang diketahui. Seorang nak pergi musafir, kalau ikut musafir tu. Tapi ghalibnya kita ni, kalau azan, bulan pula saya kata apa ni? 20 Zulkaidah, Zulhijjah. Maksudnya nak pergi Mekah, naik kapal terbang ni. Jadi azan tu, azan nak pergi, nak musafir pergi Mekah. Okey, dengar lagi. Okey. Pergi kat sekolah pukul 3 petang. Hari mungkin hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat lah. 3 petang. Dengar azan. Apa tu?
Bulan November. Kot saya rajak bulan kot. Bulan 10 Oktober lah. Apa tu? Ni belajar apa hari ni? Belajar dalil hari ni. Belajar menilai pertandingan. Kalau uji bakat pula dah. Periksaan mudah. Boleh jadi periksa kan. Tu saya kata kod lajak bulan. Bulan 10 ni ada periksa apa ha? Serai. Tak faham sudah. Tu tak ada maklumat lah tu. Macam mana pun tu dalil. Macam mana pun nak tanya. Yang pergi Mekah tu dalil apa tu? Dalil syarak. Yang pertandingan tu dalil apa? Syarak ke? Tu bukan syarak, adat. Kebiasaannya bila azan ramai-ramai itu pertandingan lah. Itu adat dan kebiasaan. Ya. Dalil akal lah mana eh? Adat dah ada, syarak dah ada. Orang azan. Tak mana dalil akal? Mesti orang hidup. Yang azan tu mesti hidup. Mestinya. Redaknya nak boleh azan. Itu akal. Walaupun tengok mudah je. Tapi mendapat keputusan orang azan tu mesti hidup. Itu adalah benda pasti yang tak boleh dinafi. Sesuatu keputusan yang kita dapat keputusan apa dia yang ghaib itu tanpa boleh diragukan apa dia tu dan dapat pula dengan pasti dan tak akan menyalahi keputusan itu. Hal itu adalah dalil akal. Okey. Saya bagi sekali lalu contoh. Tengok kita masuk ke tauhid sikit. Makan ubat sihat. Apa faham? Ubat sihat. Soal. Makan ubat sihat. Macam tu kan? Pasal tengah contoh saya ayat tu. Makan ubat sihat. Makan ubat, ubat itu menyihatkan. Dah makan ubat jadi sihat. Apa faham? Ubat menyihatkan. Betul tak tu? Tak, betul tak patah tu? Waktu tu tengok sakit lagi. Bagi ubat tu. Apa jadi? Nampak jadi kau mana? Sihat. Waktu sakit lagi. Bagi dia ubat tu. Sihat. Apa keputusan boleh buat? Ubat tu menyihatkan. Dengar saya soal. Ubat itu menyihatkan. Dalil apa tu? Dalil akal, dalil adat, dalil syarak. Adat. Jadi kata ubat menyihatkan di atas adat. Adat maksudnya kebiasaan. Jadi saya nak tunjukkan adat tu kan. Bila adat, nak tanya gini nak. Ada tak orang sakit, ubat yang sama, hari tu makan sihat? Ni makan tak jadi apa? Ada? Ada kan? Okey. Itulah hukum adat. Hukum adat ni, jadi kalau sebut dengan dalil tu, maka ubat menyihatkan, itu adalah fakta adat. Okey. Dengan apa yang kita dah belajar ni, yang tu nak faham elok, pasal dia ada istilah adat,
ada syarak, ada akal. Hukum adat tak jadi intikad. Dia tak intikad. Maksudnya kita tak intikad ubat menyembuh. Tidak. Pasal apa? Pasal ubat kalau menyembuh, setiap orang makan ubat mesti baik. Walaupun sakit makan ubat sembuh, sakit makan ubat sembuh, sakit makan ubat sembuh. Dapat dalil di situ. Ubat tu baik, ubat tu menyembuhkan, ubat tu menyihatkan, ubat tu menyegarkan, ubat tu beri bekas. Tengok fakta adat. Fakta adat. Pasal makan sihat, tak makan tak sihat. Makan sihat, beri bekas. Adatnya memberi bekas. Tapi kadang-kadang tengok ada ketika sihat, sakit, makan tak sihat pun lagi teruk. Apa faham? Ubat sebenarnya bukan menyihatkan, dia menyihatkan pada adat. Kalau gitu, apa keputusan? Mesti ada yang menyihatkan, tapi surely bukan ubat. Itu dalil akal. Makan ubat sihat, mesti ada yang menyihat. Itu akal. Mesti ada yang menyihat. Itu akal. Yang menyihat itu ubat, itu adat. Pasal apa kata adat? Pasal ada orang makan ubat tak sihat, ada orang tak makan ubat pun sihat. Jadi makan ubat sihat, itu faktor adat, itu dalil adat. Tapi bila makan ubat sihat, yang menyihat mesti ada, tapi bukan ubat. Itu akidah. Satu, kita itikad ubat bukan menyihat. Yang menyihat mesti yang menyihatkan. Siapa boleh menyihat? Tu kita belajar bab akidah. Yang menyihat ialah Allah. Kaedah mana tu? Itulah dalil. Yang tu yang diajar kita berfikir. Cuma kita bila tak diajar fikir dengan mantap, kita tak dapat benda tu. Benda tu dia hanya hafalan. Siapa yang menyembuh? Allah menyembuh. Tapi sakit makan ubat tak? Tak pernah ingat orang salah. Sakit makan ubat tak? Memang sakit kita disuruh kita makan ubat. Tu memanglah taklah jadi haram. Tapi nak sebut akidah. Katalah kita sakit makan ubat, lepas tu sihat. Kita punya hati dan perasaan, keyakinan kita tasdik dalam hati. Kita rasa ke siapa? Rasa ke ubat, seronok ke ubat ke seronok ke Allah? Jawab betul-betul. Selalu kita macam mana? Ada ubat ni, power ubat ni. Tak kena, boleh cari ubat ni lagi lah. Betul tak? Betul tak? Jangan bohong. Cakap betul-betul. Saya tak ada tuan-tuan termasuk saya. Bila kita semak dengan akidah, baru kita sedar balik. Kita ni dah pegang ke ubat dah ni. Hati kita tak pegang orang Ta'ala. Ada ilmu baru boleh balik ke orang Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita berdalil. Ada fakta yang dah ada, yang kita dah hafal. Saya bagi sebut macam ni supaya kita faham dalil. Pasal fakta kita dah hafal lama. Tapi kita tak ajar dengan kaedah berfikir untuk menunjukkan hafalan tu. Dia bukan hafal tau. Sebenarnya dia telah dibukti dengan kaedah penaklukan akal dan dibezakan mana adat, mana akal. Jadi ubat, makan ubat menyihat, itu adalah fakta adat. Tapi ada orang makan ubat tak sihat. Ubat bukan menyihat. Pasal itu adat, itu adalah hukum adatnya saja. Tak mendalilkan makan ubat tu ubat menyihat. Pasal apa? Ada orang makan ubat tak sihat. Mendalilkan ubat bukan penyihat. Saya nak sebut dalil tu. Tapi yang menyihat mesti ada. Tapi yang menyihat bukan ubat. Itulah dalil yang kita dapat. Pasal apa? Pasal ada orang sihat bukan sebab makan ubat. Tapi ada orang yang sihat, sakit, makan ubat tak sihat pun. Menunjukkan ubat bukan penyihat. Walaupun kebiasaannya kalau orang sakit, ubat yang betul dia akan sihat. Tapi di atas ada orang tak sihat, menunjukkan yang menyembuh dan yang menyihat bukan ubat, tapi adatnya ubat. Kebiasaannya gunakan ubat, tapi penyembuh mesti ada. Dan penyembuh itu bukan ubat sebenarnya, tapi mesti ada penyembuh yang menyihatkan, tapi penyembuh itu bukan ubat. Itulah keputusan ghaib yang kita boleh faham. Benda ghaib kata penyembuh itu bukan ubat. Daripada apa yang kita tengok dengan mata, ada orang sakit,
maka ubat baik. Ada orang sakit, maka ubat baik. Ada orang sakit, maka ubat baik. Ada orang sakit, maka ubat kadang tak baik. Ada orang baik walaupun tak ke ubat. Itu dalil ghaib, benda ghaib yang kita dapat. Yang menyembuh mesti ada tapi bukan ubat. Itu faham ghaib. Memahamkan benda ghaib daripada apa yang nampak